Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, insyaAllah kita mulakan kelas pengajian muzakarah kitab Bahjatul Mubtadin dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا رحمتك ويسر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما ورزقنا فهما. ربي زدنا علما ورزقنا فهما. ربي زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم افتح لنا أبواب العلم. اللهم افتح لنا أبواب العلم. اللهم افتح لنا أبواب العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kita masa, ruang dan peluang untuk sama-sama mengikuti pengajian asas ilmu faraid yang menggunakan kitab Bahjatul Mubtadin, yang mana insya-Allah malam ni dah sampai kepada pertemuan yang ketujuh ataupun siri ataupun sesi yang ketujuh. Kalau sama-sama kita buka, kalau siapa tengok pada risalah yang telah diberi ataupun menggunakan kitab Bahjatul Mubtadin, pada malam ni insya-Allah kita nak membahaskan pada muka surat 49. Yang kali ikut tak banyak dah lah. Kali ikut tak banyak dah. Baik. Sebelum tu, sebelum kita memulakan pembacaan, suka juga untuk saya ulang kembali beberapa perkara yang mana kita telah lalui lah pada siri yang ataupun pertemuan yang sebelum ni lah, yang mana kita telah masuk kepada pembicaraan habuan ataupun kita kata kadar fardu, boleh ataupun kita kata sebut ataupun disebut juga sebagai ketetapan, yang mana ahli fardu ataupun kita secara sepintas lalulah, yang mana apabila berlakunya kematian, yakni tuan bagi harta ataupun si mati, adanya ahli waris, ahli keluarga ataupun kerabat, yang mana kerabat tu terpecah kepada dua, ada yang boleh ambil pusaka dan ada yang tak boleh menerima pusaka. Bagi mereka yang tidak boleh menerima pusaka dinamakan sebagai zawi arham. Baik, untuk sepintas lalu mengenai zawi arham ni adalah, kalau kita ikut pada perbicaraan kitab, zawi arham ni pada asasnya tidak mendapat pusaka, tetapi mengikut mazhab Syafi'i, kalau kita buka dalam kitab, maka adanya boleh mendapat pusaka si mati, tetapi setelah dilalui beberapa syarat lah. Antaranya tak ada ahli fardu, tiada ahli asabah. Kemudian pula contoh kita kata tiada baitul mal. Maksudnya baitul mal ni, kalau kata ahli asabah bagi waris tak ada, maka baitul mal akan menghabisi lah. Tetapi baitul mal pada ketika tu dia tidak teratur, tidak mengikut syarak, maka baitul mal tadi tu dia tak boleh nak mengambil asabah lah, harta yang lebih daripada peninggalan si mati. Maka selepas itu bolehlah kita kata adanya kaedah rad dan juga zawi arham. Tetapi zawi arham dan kaedah rad, yakni kita patah balik kepada ahli fardu tu, tu diistilahkan dengan rad. Maka rad dengan zawi arham di Malaysia tidak diamalkan lah, tidak diguna pakai. Wallahu alam lah, adalah dia punya hujah-hujah dekat situ tapi tak diguna pakai. Maka pada segi ilmunya, kalau ikut pada asas ada zawi arham tak dapat, tetapi kalau kita mengikut pada pengajian, pada perbahasan ilmiah, maka zawi arham tu boleh dapat lah selepas cukup syarat dia lah. Okey, baik. Maka zawi arham adalah kerabat yang tak boleh mengambil pusaka secara asasnya lah. Okey, kemudian kita ada ahli waris, ahli keluarga kerabat yang mengambil pusaka, yang mana terpecah kepada dua.
adanya ahli fardu dan juga ahli asabah. Jadi yang kita masuk perbahasan malam ni dan juga pertemuan yang lepas adalah ahli asabah tu ada ketetapan ataupun kita kata kadar fardu. Berapakah ketentuan bagi dia, dia akan dapat berapa banyak. Contoh untuk suami ada 2. Sama ada 1/2 dan juga 1/4 bagi dia. Baik. Yang mana 1/2 ataupun 1/4 ataupun kita kata kadar fardu yang 6. Yang mana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, iaitu boleh buka balik di dalam surah An-Nisa pada ayat 11 dan juga 12 lah. Jadi dekat situ ada disebutkan ketetapan yang 6 tu lah. Adanya 1/6, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Contoh kalau untuk suami adanya 1/2 dan 1/4. Kalau isteri ada 1/4 dan 1/8. Yang mana kita dah sebut pada pertemuan yang lalu, yakni nisfu 1/2 ada 5 orang ahli waris, dan juga pada muka surat tu nisfu pada muka surat 48, pada muka surat 49 yang kedua adalah rubu', yakni 1/4, yang mana rubu' tu mengambil oleh 2 orang. Kemudian kita dah sebut juga sumun, yakni 1/8 yang mana seorang saja dapat. Yang ni orang perempuan dia kena ambil cakna lah. Rubu' dan juga sumun, sebab itu adalah bagi perempuan yang mana apabila dia berkahwin, maka automatik atas diri dia tu dia kena tahu dah. Maksudnya dia akan dapat sama ada 1/4 kalau kata si mati tak ada anak, cucu ataupun kita panggil sebagai furu' waris, ataupun dapat 1/8 yakni apabila si mati adanya anak ataupun anak cucu ataupun disebut sebagai furu' waris lah. Tu. Dan juga 1/4 dan 1/8 bagi isteri tadi tu secara berkongsi, sama ada suami tu kahwin 1 ataupun kahwin 2, kahwin 3 dan kahwin 4, maka akan mengambil secara berkongsi mereka itulah isteri-isteri tadi tu 1/4 ataupun 1/8. Baik, tu tak boleh bahas panjang-panjang lah tu, sensitif lah. Okey, baik. Tu sepintas lalulah. Baik, jadi malam ni kita nak sambung lagi, yakni pada baris yang ke 1, 2, 3, 4. Pada baris yang keempat, dekat sini. Keempat, 2 sulus. Kat situ malam ni kita nak sambung lagi. Baik. Jadi sebelum tu juga saya nak minta maaf kalau kata dalam penyampaian ada kekurangan, saya minta maaf. Nanti insya-Allah yang mana boleh tengok pada ulangan ataupun boleh tanya secara personal, ataupun nanti kalau kata diberi kesempatan mungkin nak sambung lagi pengajian kitab lain, mungkin kita boleh sebut secara detail lah, insya-Allah. Tak apa. Setakat mana yang saya sempat sampaikan, nanti kalau ada tambahan nanti saya tambah balik lah, insya-Allah. Baik, jadi kita terus kepada pembacaan kitab, yakni pada muka surat 49 pada baris yang keempat dalam kotak. Macam mana yang saya highlight tu kan. Jadi kita mulakan dekat situ. Lepas tu pula nanti kita kena tengok dekat di luar kotak lah. Nombor 3 kan. Okay, baik. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Keempat, 2 sulus. 2 sulus yakni 2/3. Yakni 2/3. Boleh? 2/3 itu dimaksudkan sebagai 2 sulus. Boleh? 2 sulus sekejap. 2 sulus 2 sulus. Yakni 2/3. Kalau kata sulus sahaja, yakni 1/3. Boleh Kalau sulus 2/3, kalau sulus 1/3. Okay, baik. Ni pun kena cakna bagi kaum wanita. Kaum lelaki dia tak ada. Yakni kaum wanita lah. Bagi perempuan dia kena ambil cakna lah. Rubu', sumun, 2 sulus. Tu bagi perempuan. 1/3 dan 1/6 ada juga bagi perempuan. Okay, baik. Jadi sekarang kita tengok 2 sulus. Keempat, yang ni keempat daripada 6. 2 sulus.
yakni 2/3. Fardu 4, yakni fardu 4 orang lah. Bagi apabila berbilang, okey baik, berbilang macam minggu lepas kita dah sebut, dalam ilmu faraid dia ada dua istilah, yakni tunggal ataupun tertunggal, atau lagi satu berbilang. Tunggal ataupun tertunggal ataupun seorang, yakni satu orang sahaja. Kalau disebut dengan berbilang, maka bilangannya adalah 2, 3 dan seterusnya lah. Itu disebut sebagai berbilang. Okey baik, boleh lah. Yakni untuk bilang-bilangan lah. Bilang-bilangan waris apabila kita sebut sebagai seorang ahli waris, maka itu adalah tunggal. Kalau kata ahli waris ada 2 orang anak perempuan, maka itu dah jadi berbilang. Sebab apa? Bilangan dia 2. Baik. Sama juga kalau kata 3 orang anak perempuan, itu adalah berbilang. Okay, baik. Jadi kena take note sikit lah kat situ. Baik. Apabila berbilang, kalau kata berbilang, maka barulah ahli waris tadi tu dapat 2/3. Okey baik. Jelas kat situ. Sekaliannya mana? Nyonya tu dia punya domain dia ataupun dia punya tempat kembali dekat sebelah lah. Sekaliannya yakni anak perempuan, mesti bilangan dia berbilang, maka dapat 2/3. Dan cucu, yakni cucu perempuan lah. Dan cucu perempuan daripada anak laki-laki, nak kata dapat 2/3 mesti bilangan dia berbilang. Itu yang kedua. Dan saudara perempuan seibu sebapa, ataupun dalam bahasa Arab dia kita sebut sebagai syakikoh, yakni saudara perempuan seibu sebapa, apabila bilangan dia berbilang, maka dia akan dapat 2/3. Dan saudara perempuan sebapa, ini yang keempat dia lah. Dan saudara perempuan sebapa, yakni sama bapa saja dengan si mati lah. Maka apabila bilangan dia berbilang, maka saudara perempuan sebapa tadi tu akan dapat 2/3. Okey baik, setakat ni jelas dah dekat situ. Jelas dah dekat situ. Tu syarat dia tu. Sekejap lagi dia ada datangkan dengan lagi satu syarat. Boleh. Syarat pertama nak dapat 2/3 mesti bilangan berbilang, yakni mesti 2 orang dan ke atas. Okey baik. Okey. Kalau faham cuba angkat tangan nak tengok. Cuba bagi respon sikit. Boleh tak? Setakat ni boleh tak? Sekejap lagi dia ada syarat yang seterusnya. Dia mesti memenuhi 2 syarat tu lah. Kalau kata penuh syarat tu, maka dapatlah 2/3. Sekejap lagi kita tulis. Kita buat dalam bentuk tulisan kan. Okey baik. Okey baik, lagi satu syarat dia, kita tengok lagi. Dia sebut apa? Tak kala. Ni dekat mana ni? Baris ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengok baris yang ke-6. Tak kala. Boleh dekat sini. Ni syarat lagi satu ni. Tak keluar dah. Dekat sini kan. Satu lagi kat sini. Tak. Cuma nak tahu. Kita highlight sikit. Apabila berbilang. Tak tukar kala. Dia tak tukar kala, tak apalah. Tak kala terasing. Okey baik. Lagi satu tu, kita tengok syarat seterusnya. Tak kala. Ni kalau dalam kita kata mengaji turas tu adalah qaid dah lah, syarat dah. Bila nak dapat 2/3 ni, 4 orang tadi tu, siapa dia? Anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, saudara perempuan si ibu sebapa dan juga saudara perempuan sebapa. Bila nak dapat 2/3, lagi satu syarat dia, tak kala terasing. Mereka itu kata 4 orang tadi tu, anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, saudara perempuan si ibu sebapa, saudara perempuan sebapa tu terasing tadi tu daripada segala saudara lelaki bagi mereka itu kata 4 orang. Okey, maksudnya macam mana? Maksudnya apabila si mati itu meninggal, maka dia tinggal ahli waris anak perempuan. Anak perempuan tadi tu mesti syarat pertama bilangan dia berbilang, maka dapat 2/3. Tapi tengok lagi satu, mestilah tak ada dia punya adik-beradik dia ataupun saudara lelaki dia. Siapa dia? Anak lelaki bagi si mati.
Kalau jangan ada. Kalau ada, maka dia tak dapat 2/3. Okey, baik. Okey, jadi kalau ikut bentuk penulisan dia, kalau kita buat gambar rajah dia lah. Sekarang ni apa yang kita nak bahaskan dekat sini adalah 2/3. Dan juga 2/3 ni adalah dia sedikit penting. Sebab 2/3 ni dia ada masuk dalam masalah nak menghijab ataupun nak menghalang. Boleh. Sekejap lagi kita buat dia punya penulisan asas dia lah. Okay, baik. Sekarang ni yang kita nak sebut adalah masalah dekat sini 2/3. Baik. 2/3. Okey, 2/3 yakni 2 sulus lah. 2 sulus. 2. Okey, 2 sulus. Maka 2 sulus tadi ni adanya 4. Boleh. 1, 2, 3, 4. Okey, baik. Yang pertama sekali, anak perempuan ni saya buat dalam bentuk simbol sajalah. Anak perempuan. Yang kedua adalah cucu perempuan daripada anak lelaki. Kemudian adalah K1. Ni saya minta maaf lah. Sepatutnya kita kena pada peringkat awal tu, kita kena buat kelas suku. Kita kena belajar cara lukis dan juga cara simbol lah. Sebab saya ajar ni menggunakan kaedah Hasaniah. Mana kaedah Hasaniah ni dia ada simbol-simbol yang tertentu lah. Kadang tak sama dengan guru yang lain. Dan yang keempat adalah saudara perempuan sebapa. Boleh. Okey, baik. Tak apalah. Nanti boleh tulis. Yang pertama sekali anak perempuan. Yang kedua dia adalah cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ketiga adalah K1 ni, yakni saudara perempuan si ibu sebapa. Yang keempat adalah K2, yakni menunjuk kepada saudara perempuan sebapa. Okey, baik. Bilakah nak dapat kita kata 2/3, syarat dia sama je untuk keempat-empat ni lah. Boleh. Yakni syarat dia adalah yang pertama, mesti bilangan dia berbilang. Berbilang. Boleh. Berbilang. Berbilang tu yakni dua orang ke atas. Okey, lepas tu lagi satu syarat dia yang tadi yang terakhir adalah yang kedua, mudah-mudah dia adalah tak ada bersama saudara lelaki. Saudara, baik, tak ada saudara lelaki. Okey. Tak ada saudara lelaki. Yakni siapa dia saudara lelaki ni? Boleh. Okey, yakni kalau kata anak, kalau kata satu anak perempuan, dia jangan ada anak lelaki. Kalau kata nombor 2, yakni cucu perempuan lah. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Dia jangan ada yakni cucu lelaki lah. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau kata K1, yakni saudara perempuan seibu sebapa, dia jangan ada saudara lelaki, yakni adik-beradik lelaki dia adalah K1 lah. Dan yang terakhir adalah nombor 4, yakni K2, yakni saudara perempuan sebapa. Jangan ada dia punya saudara lelaki dah, yakni saudara lelaki sebapa. Ini jangan ada. Boleh.
Jangan ada. Semua yang kat bawah ni. Okay, baik. Setakat ni boleh faham tak? Setakat ni macam mana? Boleh faham? Dalam kiraan 3, kena screenshot. 1, 2, 3. Okay, baik. Boleh ha? Tu dua sulus. Ni kita nak bahas mengenai dua sulus. Yakni 2/3. Ni bagi perempuan sahaja ni. Okey, baik. Kita ulang sekali lagi. 2/3 ni bagi 4 orang. Yakni 4 orang waris perempuan. Yakni pertama sekali anak perempuan. Yang kedua cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ketiga adalah saudara perempuan si ibu sebapa. Dan yang keempat adalah saudara perempuan sebapa. Okey, baik. Kemudian dia ada syarat dia nak dapat dua sulus. Kalau tak cukup syarat tu, maka tak akan dapat dua sulus. Syarat yang pertama mesti bilangan dia berbilang, yakni 2 orang dan ke atas. Yakni anak perempuan mesti 2 orang. Cucu perempuan mesti 2 orang. K1 mesti 2 orang. K2 mesti 2 orang. Tu syarat yang pertama baru dapat 2/3. Tapi kena tengok lagi syarat yang kedua adalah tak ada bersama saudara lelaki. Dia punya pairing dia lah. Pairing dia ada anak. Orang kata ada lelaki, ada perempuan kan. Kalau kata suami, adanya isteri. Dia ada pairing-pairing dia. Okey, baik. Jadi kalau anak perempuan, jangan ada anak lelaki. Kalau kata cucu perempuan, jangan ada cucu lelaki. Kalau kata saudara lelaki seibu sebapa, jangan ada saudara. Kalau kata saudara perempuan seibu sebapa, jangan ada saudara lelaki seibu sebapa. Kalau kata saudara perempuan sebapa, jangan ada saudara lelaki sebapa. Tapi panjang nampak? Dia jadi panjang lah kalau ikut sebutan tu. Kalau ikut Arab pendek juga. Kalau ikut daripada simbol lagi cepat lah. AP jangan ada AL. Kalau CPAL jangan ada CLAL. K1 jangan ada A1. K2 jangan ada A2. Okey, baik. Kalau nak lebih faham, sekejap ni kita buat syarat ni syarat. 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 Syarat dah. Okey, baik. Kalau untuk kita lebih cepat untuk faham, kita buat sedikit pengiraan lah. Kita buat pengiraan mudah. Okey, apa yang dimasukkan jangan ada bersama. Ni sekarang kita buat yang cukup syarat. Maksudnya bilangan ahli waris tu berbilang. Kemudian tak ada saudara, yakni saudara lelaki lah. Okey, contoh mudah dia kita buat secara secepatnya adalah contoh si mati. Si mati duduk tengah. Okay, baik. Tak comel. Sekali lagi. Okey, si mati. Baik, si mati meninggalkan contoh anak perempuan sahaja. Ada anak perempuan sahaja. Maka anak perempuan ni pula bilangan 2 orang. Okey, baik. Kalau seorang maka dia akan dapat nisfu. Dia akan dapat 1/2. Yakni bilangan dia mesti, syarat tadi dia kata apa? Mesti bilangan dia berbilang. 2 orang. Maka anak perempuan tadi akan dapat 2/3 lah. Itu yang dimasukkan jangan ada saudara lelaki. Okey, baik. Lagi satu kita contoh. Maka dia punya pengiraan dia. Sekejap. Maka pengiraan dia mudah saja. Contoh anak perempuan saja kan. Maka dia akan jadi sekejap kita buat atasnya. Kita buat bawah dah. Baik, anak perempuan bilangannya 2 orang. Maka dia akan dapat 2/3. Maka kita pun akan buat garisan macam ni. Ni cara nak kira lah. Boleh buat belah kiri pun boleh, buat belah kanan pun boleh. Baik, 2/3. Maka makhraj dia dekat sini adalah 3. Maka kita naik jadi asal masalah 3. 2/3 daripada 3 adalah 2. Ni saya buat mudah-mudah lah ni. Dapat 2. Dapat 2.
Baik, selepas dapat 2, maka ada balance berapa? Balance adalah 1 tu balik kepada Baitul Mal lah. Okey, jadi untuk anak perempuan 2 orang tadi maksudnya seorang 1 lah. Okey, baik. Ini yang dimaksudkan syarat yang pertama mesti bilangan dia berbilang, kemudian tak ada saudara lelaki. Okey, baik. Yang lagi satu tu macam mana kalau kata ada saudara lelaki dia takkan dapat 2/3. Walaupun bilangan dia berbilang, contoh si mati. Si mati adanya kita kata meninggalkan anak perempuan. Bilangan dia 2. Kemudian adanya anak lelaki. Nampak? Kalau macam ni, dia dah tak cukup syarat. Tadi ada 2 syarat. Bilangan anak perempuan mesti 2 orang. Okey, cukup dah syarat 2. Bilangan dia 2. Syarat yang kedua adalah jangan ada saudara lelaki. Tapi untuk masalah, ni masalah A. Kita buat masalah A lah ni. Ini masalah 1. Dan ni masalah 2. Untuk masalah 2 ni tak cukup syarat sebab apa? Sebab si mati adanya anak lelaki. Maka anak perempuan dia ada dengan saudara dia. Maksudnya dia berjumpa dengan saudara dia, anak lelaki. Maka pada ketika ni, kedua-dua ni dah bertukar dah. Dia akan mengambil asobah. Yakni asobah bil ghairi. Ataupun bahasa Melayu dia adalah asobah dengan lain. Dengan lain. Tu, yakni bahasa Melayu dia lah. Tapi kita buat simbol kan, sobah. Maka anak perempuan tadi tu dah tak dapat 2/3. Maka kalau ikut pengiraan dia dah bertukar lah. Maka dia akan pakai, kita kata nisbah 2, nisbah 1 lah dekat sini. Yakni 2, nisbah 1, lelaki 2, perempuan 1. Maka kalau kita buat pengiraan, maka adanya anak perempuan, anak lelaki. Baik, anak perempuan ni bilangan dia 2 orang, anak lelaki 1 orang. Maka mereka tadi ni akan mengambil asobah, yakni asobah bil ghairi. Okay, baik, setakat ni boleh ikut tak? Boleh ikut apa yang saya tengah terang ni? Boleh ikut tak? Ni nak bagi faham syarat tadi tu. Syarat perempuan nak ambil 2/3. Okey, baik. Jadi untuk kita kata perempuan kena ambil cakna lebih, dan juga untuk orang lelaki pun dia kena ambil faham lebih lah. Contoh, maka dia ada anak nanti ke depan. Ataupun sekarang ni ayah dia, contoh ayah dan mak akan meninggal, maka dia ada maksudnya yang tengah tengok sekarang ni adalah perempuan ataupun lelaki, ada situasi macam ni. Ada adik-beradik perempuan dan juga ada adik-beradik lelaki, maka dia akan pakai yang lebih kurang macam ni lah. Okey, baik. Yang dimaksudkan tu. Azra Fatini, ada soalan ke? Ustaz, saya ada soalan. Ya. Untuk 2/3 tadi, Ya. untuk kiraan 2/3 tu, maknanya kan Ustaz kata syarat dia kena saudara perempuan tu 2 atau lebih kan? Ya, betul. Maksudnya 2 tu akan bahagi dengan berapa saudara perempuan yang ada lah kan? 2 yang dekat dalam pengiraan tu ke? Ya, betul. Ya, betul. Betul. Kena bahagi berapa bilangan yang ada lah. Okey. Ustaz. Okey, baik. Dalam contoh masalah 1 ni, sebab kebetulan lah kita buat bilangan 2 orang, maka saham ataupun bahagian bagi si mati anak perempuan 2 orang tu 2 juga. Maka 2 boleh dibahagi, nak bahagi dengan 2 mudah, dan juga dapat nombor bulat, yang ni 1. Kalau kata ramai lagi, dia jadi lain pula, kita kena kira lain sikit lah. Maka dekat sini dia jadi kena tasihih masalah lah pula. Ni mudah-mudah dia lah. Berapa bilangan kepala kena bahagi dengan saham pendapatan, yakni 2. Kalau contoh ni lah 2 lah. Okey, baik.
Jadi kalau sempat kita buat contoh lain sikit lah. Okey, baik. Tu untuk masalah 1. Untuk masalah 2 ni, kita kata tak cukup syarat lah. Sebab apa? Sebab berjumpa saudara lelaki lah. Okey, baik. Yang disebutkan sebagai 2 nisbah 1, apabila anak perempuan 2, anak lelaki 1, nak kira dia macam mana untuk masalah ni? Okey, anak perempuan ada 2 kali dengan 1. Yakni 1 apa? Yakni 1 kepala lah. Dalam istilah kita disebut sebagai 1 kepala. 1 kepala. Maka kita akan dapat 2 kali 1 dapat 2. Kemudian anak lelaki ni bilangan dia 1 kali 2 kepala. Mudah-mudah adalah sebut kepala lah, sebab dalam kitab dia sebut kepala ataupun ganda. Dapat berapa? 2. Maka ditambah 2 tambah 2 dapat 4. Tambah. Jadi untuk masalah ni 4 akan naik jadi asal masalah lah. Maka naik jadi asal masalah 4. Maka untuk anak perempuan dapat 2. Anak lelaki pun dapat 2. Kemudian anak perempuan setiap seorang. Sebab bilangan dia 2 orang. Kita buat contoh dalam ni bilangan dia 2. Maka setiap seorang akan dapat 1, 1, 1. Tetapi 1, 1 ni dia tak sama dengan 1, 1 dekat masalah yang pertama. Masalah kedua ni anak perempuan dia akan ambil asabah bil ghairi. Macam kita sebut sebelum ni. Asabah bil ghairi ni apabila berjumpa saudara perempuan berjumpa dengan saudara lelaki dah. Macam tu. Anak perempuan jumpa anak lelaki. Cucu perempuan jumpa dengan cucu lelaki. Saudara perempuan si ibu sebapa berjumpa dengan saudara lelaki si ibu sebapa. Saudara perempuan sebapa berjumpa dengan saudara lelaki sebapa. Maka dia akan jadi asabah bil ghairi. Tu untuk masalah asabah bil ghairi. Orang yang sama. Okey, baik. Okey, jadi boleh tak? Dalam kiraan 3. 1, 2, 3 boleh screenshot dululah. 1, 2, 3. Okey, setakat ni boleh faham tak? Kalau boleh faham, cuba angkat tangan. Ataupun kalau ada soalan, tanya terus lah. Tanya terus. Sebab asabah bil ghairi dan juga 2/3 ke atas orang yang sama. Okey, baik. Okey, jadi kita tengok balik yang tadi. Dia jadi macam ni lah. Dia jadi macam ni. 2/3 adalah untuk anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, K1, K2. K1 yakni saudara perempuan si ibu sebapa. K2 yakni saudara perempuan sebapa. Syarat dia ada 2, yakni syarat pertama mesti bilangan dia berbilang, 2 dan ke atas lah. Dan syarat kedua mesti tak ada bersama saudara lelaki. Jangan jumpa pasangan dia lah. Yakni pasangan dia, yakni saudara lelaki mana ni? Contoh macam ni. Anak perempuan jangan jumpa anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki jangan jumpa cucu lelaki daripada anak lelaki. K1 jangan jumpa A1. K2 jangan jumpa A2 lah. Okey, baik. Harapnya boleh. Tu kaedah Hasaniyah lah. Okey, baik. Sekejap kita tulis siap-siap lah. Yakni K. K yakni menunjuk kepada saudara perempuan. Kalau A apa ni? Kalau ni menunjuk kepada saudara lelaki 1, 2. 1 menunjuk kepada si ibu sebapa.
Dua pula menunjuk kepada sebapa. Okey, baik. Okey, baik. Jadi boleh? Boleh, ha? Kita nak sambung lagi. Okey, baik. InsyaAllah. Tak apa, slow-slow dah tu. Mungkin kalau kali pertama, tak apalah, ambil faham dulu. Yang mana yang dah mungkin dah mahir ataupun dah biasa lalui pengajian ilmu faraid. Ni adalah sebagai ulang kaji lah. Okey, baik. Lepas tu pula penambahannya adalah apabila 2/3. Okey, kita buat siap-siap. Ni penambahan lah. Baik, lagi satu apabila 2/3 ni kena faham juga sebab dia ada sabit juga ataupun bersangkut paut mengenai penghalang lah ataupun hijab. Baik. Okey, apabila apa okey, apabila jadi 2/3. Baik, apabila jadi 2/3 kepada dua orang. Siapakah dua orang tu? Yang pertama, yakni yang kedua. Yang pertama dia adalah anak perempuan. Dan lagi satu adalah K1. Kat sini kena ambil perhatian sikit. Okey, maka apabila anak perempuan 2/3 dan juga K1 dah jadi 2/3. Okey, maka seterusnya akan menghalang. Akan menghalang. Boleh. Akan menghalang siapa dia? Cucu perempuan daripada anak lelaki dan juga K1. Ni K2. Dia jadi macam ni pula. Boleh. Tetapi adalah dia punya dengan syarat. Ada lagi satu dengan syarat. Dengan syarat. Ni atas kemahiran masing-masing lah nak catik macam mana ni. Dengan syarat cucu perempuan daripada anak lelaki tak bersama cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau yang ni pula dengan syarat kedua tak bersama A2. Okey, baik. Ni lagi satu lah. Ni kena cakna sikit lah. Pada asas dia apabila jadi 2/3 bagi itulah anak perempuan ataupun K1. Kalau kata anak perempuan dah jadi berbilang maka akan menghalang ataupun menghijab cucu perempuan daripada anak lelaki dengan syarat cucu perempuan tadi tu tak ada bersama dengan cucu lelaki. Kalau untuk lagi satu, apabila jadi 2/3 K1 yakni saudara perempuan si ibu sebapa akan menghalang yakni saudara perempuan sebapa dengan syarat K2 tadi tu tak ada berjumpa ataupun tak bersama A2 yakni saudara lelaki sebapa. Boleh? Tu ni lagi satu lah. Dia kena ambil perhatian sikit dekat sini. Boleh, ha? Okay, baik.
Dalam kiraan 3, 1, 2, 3, boleh screenshot. Okey, baik. Okey, setakat ni boleh tak? Boleh cuba angkat tangan nak tengok. Kalau ada pertanyaan, apa? Angkat apa? Raise tu lah. Okey, baik. Okey, baik. Jadi macam mana? Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan pada pembacaan kitab. Okey, baik. Kali ikut kita kena baca dekat luar dah ni. Okey, jadi kita kena tengok pada ruangan yang luar. Tadi kita dah baca dah kan? Keempat, 2 sulus, yakni 2/3, fardu 4, yakni 4 orang waris bagi apabila berbilang, yakni bilangan dia berbilang tu syarat pertama lah. Sekaliannya yakni 4 orang tadi tu siapa? Anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, dan saudara perempuan si ibu sebapa dan saudara perempuan sebapa. Lepas tu syarat kedua dia tak kala berasing, yakni tak berjumpa lah. Mereka itu 4 orang tadi tu daripada segala saudara lelaki bagi mereka itu. Jangan jumpa pairing dia lah. Okay, baik. Jadi sekarang ni kita terpaksa tengok nombor 3, yakni di luar kotak lah. Tengok. Dia nak baca apa ni? Dia nak sebut pasal apa ni? Okay, kena tengok dekat luar kotak. Kena tengok dekat sini. Okay, baik. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Jadi kita tengok dekat luar kotak yang tulis nombor 3, baris atas sekali lah. Ketiga, qauluhu. Ataupun katanya. Dan saudara perempuan si ibu sebapa dan saudara perempuan sebapa. Ini jika. Ni kata mana ni? Ini kata ni lah. Kata saudara perempuan si ibu sebapa ataupun saudara perempuan sebapa tu nak kata dapat 2/3 tu. Ini jika, yakni kuat dah syarat dah. Jika tiada berhimpun ataupun tak ada bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey, baik. Kita baca dulu sekali, kita terang. Maka jika berhimpun, tadi dia kata syarat nak dapat K1 ataupun K2 berbilang, yakni kita kata nak dapat 2/3 tu, dia tambah sikit. Dekat situ dia kena tambah sikit syarat lah untuk K1 dengan K2 tu lah. Kena tambah syarat. Jangan ada bersama anak perempuan ataupun anak ataupun cucu perempuan lah. Anak perempuan ataupun cucu perempuan. Tak boleh. Tu kena tambahan syarat dia. Okey, kalau kata berhimpun jadi macam mana? Maka jika berhimpun anak perempuan dan seorang saudara perempuan, sama ada K1 ataupun K2 lah. Saudara perempuan si ibu sebapa ataupun saudara perempuan sebapa, maka terlebih banyak lah, yakni asabah lah. Tu di dekat situ, yakni asabah, maka terlebih banyak, yakni asabah lah. Boleh lagi satu dah. Atau berhimpun cucu perempuan daripada anak lelaki dan seorang saudara perempuan, maka terlebih banyak, yakni kita kata mengambil asabah. Okey, baik. Kita berhenti takat dulu. Kena baca sikit lagi. Maka bagi saudara perempuan itu barang, yakni harta yang tinggal, yakni yang baki, dengan taksib, yakni dengan asabah. Baik. Baik. Dekat sini sepatutnya dia ada lagi satu syarat, tapi untuk kita kata syarat tambahan lah. Boleh. Syarat tambahan. Untuk K1 dan K1 dan K2. Jadi kita nak buat macam mana ni? Kita kena tarik. Ni dia panggil syarat tambahan. Baik. Syarat tambahan. Syarat tambahan yang ketiga.
Yang ini untuk K1 dan K2 mestilah tak berhimpun ataupun tak bersama lah. Boleh. Tak ada bersama. Tak ada bersama. Sekejap. Ini kena padam. Tak ada bersama anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey, baik. Sebab apa? Jikalau saudara berhimpun dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan, maka dia akan mengambil asabah ma'al ghairi. Dia jadi lain pula. Okey, baik. Okey, boleh ha? Okey, boleh tak? Setakat ni boleh tak? Syarat tambahan ni. Dia ada syarat tambahan lah. Nombor 3 untuk K1 dan K2. Okey, baik. Jadi, kalau ikutnya macam mana sekarang ni dia sebut? Dia ada berlapis-lapis sikit kat sini ni. Dia punya perbahasan dia berlapis sikit. Apa yang dia nak sebut yang dekat sini adalah si mati. Dia kena buat pengiraan lah kan, baru nampak. Okey, baik. Si mati. Contoh si mati, dia ada contoh meninggalkan K1. Yakni saudara perempuan seibu sebapa ataupun adik-beradik perempuan bagi si mati. Bilangan dia contoh, kita buatlah satu, mudah-mudah buat satu. Ataupun kalau nak mudah buat dua lah, berbilang kan. Tapi tak apa, kita buat satu. Kemudian, kita kata lagi satu, si mati juga adanya meninggalkan anak perempuan. Contoh bilangan pun buat satu, mudah-mudah dia. Baik, apabila macam ni, ni dikatakan berhimpun bersama. Yang tak naknya adalah saudara perempuan apabila dia berbilang, pertama sekali tak jumpa saudara lelaki, yakni A1. Lepas tu pula, jangan berjumpa anak perempuan ataupun cucu perempuan. Baru dapat 2/3. Dekat sini tak cukup syarat lah. Boleh ataupun kita buat lah. Nak mudah-mudah kita buat 2, senang. Kan, bilangan K1 2. Sepatutnya dapat 2/3, tapi disebabkan ada anak perempuan, maka dekat sini anak perempuan ni dia akan ikut bilangan dulu. Kita tengok anak perempuan, kalau kata bilangan dia 1, dia akan dapat 1/2 dulu. Kemudian sebabkan K1 berjumpa dengan anak perempuan, maka dekat sini, maka K1 dia akan mengambil asabah. Dekat sini lah. Asabah serta yang lain, ataupun dalam bahasa Arab ada asabah ma'al ghairi. Baik. Kalau mudah-mudahnya lagi dekat sini, dapat yang baki lah selepas li fadu dah ambil. Macam tu. Kalau kata tinggal macam ni lah. Makanya kita ada untuk pengiraan anak perempuan. Kemudian kita ada saudara tu lah. K1. Baik. Bilangan dia pun seorang-seorang. Mudah-mudah kita tak mau pening-pening dulu. Okey, baik. Jadi sekarang ni anak perempuan akan dapat 1/2. Sebab apa? Sebab bilangan dia seorang. Kemudian dekat sini lah K1, yakni saudara perempuan seibu sebapa, apabila dia berhimpun ataupun berjumpa dengan anak perempuan, maka dia akan ambil yang baki ataupun dia akan mengambil asabah, yakni asabah ma'al ghairi. Okey, baik. Kalau kata anak perempuan 1/2, maka dia ada makhraj. Makhraj dia dekat sini 2. Maka 2 ni akan naik jadi asal masalah 2. Okey, kemudian anak perempuan akan ambil 1/2 ataupun setengah daripada 2. Ataupun kalau tak mau pening-pening, 2 bahagi 2. Maka dia akan ambil 1. Maka balance 1. Yakni 2 asal masalah, tolak 1, maka balance dia adalah 1. Maka habislah. Habislah. Okey, tu
dimaksudkan sebagai dapat baki. Anak apa K1 yakni saudara perempuan si ibu sebapa akan dapat baki selepas tolak ahli fardu. Itu yang dimaksudkan sebagai ansabah. Lepas tu pula dekat sini ansabah dia punya nama kategori dia adalah ansabah ma'al ghairi, yakni dia punya petua dia perempuan jumpa dengan perempuan. Kalau ansabah bil ghairi yang tadi kita buat adalah apabila saudara perempuan jumpa dengan saudara lelaki. Tu ansabah bil ghairi, perempuan jumpa lelaki. Dia bertindih-tindih lah dekat sini. Walaupun kita bahas pasal 2/3, maka dekat situ dia ada banyak cabang yang nak kita kena terang lah. Maksudnya salah satu kita kena tahu mengenai masalah apabila kita kata pertama sekali 2/3 bagi siapa? Yakni 4 orang. Macam tu dulu. 4 orang tu siapa? Anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan si ibu sebapa, saudara perempuan sebapa. Okey, habis dekat situ. Kemudian syarat dia mesti berbilang 2 dan lebih. Kemudian pula jangan berjumpa dia punya saudara lelaki. Dan syarat tambahan untuk saudara perempuan si ibu sebapa yakni K1 dan juga saudara perempuan sebapa K2. Syarat tambahan yang ketiga adalah jangan berjumpa dengan anak perempuan yang macam kita buat pengiraan sekarang ni. Ataupun cucu perempuan. Kalau kata berjumpa maka dia akan mengambil ansabah ma'al ghairi. Okey baik. Setakat ni boleh tak? Kalau boleh cuba angkat tangan. Tak boleh? Bagi tahu dekat mana tak boleh. Kalau tak boleh tu bagi tahu dekat mana yang tak boleh. Dekat pengiraan tu mungkin yalah kita kena peringkat awal kalau siapa tak biasa lagi dia mungkin lambat sikit ya. Tapi kalau untuk yang dah biasa ini ulang kaji lah dia panggil. Okey Kalau kita nak bahas sikit lagi, kita nak kena buat macam ni lah. Sepatutnya dia ada pecah 3. Boleh? Dia ada dekat sini 2/3. Kemudian dia ada ansabah lah. Ansabah bil ghairi. Kemudian yang terakhir dia ada ansabah ma'al ghairi. Dia kalau ikut ada 3 dekat sini. Boleh? Macam yang kita tahu dah. 2/3 mesti berbilang syarat yang tadi tu. Maka yang akan yang akan terkesan dia adalah anak perempuan. Kemudian yang kedua cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ketiga dia adalah kita kata K1. Dia kalau ikut ketiga tu orang yang sama aja. Yang keempat adalah K2. Okey baik, untuk nak jadi ansabah bil ghairi yakni mesti dia punya petua dia adalah perempuan dia jumpa lelaki. Ini dia punya petua dia. Macam mana? Yakni anak perempuan dia berjumpa dengan anak lelaki. Kemudian nombor 2, cucu perempuan daripada anak lelaki dia berjumpa dengan cucu lelaki daripada anak lelaki. Kemudian yang ketiga K1 dia berjumpa dengan A1. Dan yang keempat adalah K2 dia berjumpa dengan A2. Okey. Dan juga yang terakhir dia tetap orang yang sama. Dan untuk ansabah ma'al ghairi yakni dia akan efek macam mana? Yakni K1 sama ada berjumpa macam ni lah. Anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki. K2 pun dia jumpa macam ni juga. Yakni anak perempuan. Yang terakhir sekali adalah cucu perempuan daripada anak lelaki. Yakni dia punya petua dia adalah perempuan
berjumpa dengan perempuan. Ni dia punya ketua dah. Okey, baik. Setakat ni boleh faham tak? Ni. Tu dia punya khulasah dah. Khulasah dia macam ni lah. Boleh. Ataupun kita nak tambah lagi, nak bagi faham lagi, kita tulis. Arrow, yakni menunjuk kepada berjumpa ataupun berhimpun. Berjumpa ataupun bersama ataupun berhimpun. Okay, boleh macam tu. Zoom lagi. Okay, boleh pun sama dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Okay, baik. Jadi habis dekat situ. Okay, baik. Jadi kita baca sikit lagi dalam kitab. Sekarang ni boleh tak? Khulasah, kita dah buat aku punya khulasah dia tu. Macam tu. Okay, baik. Baik, jadi insyaAllah kita tengok lagi dalam kitab sikit lagi. Okay. Baik, jadi kita sambung dekat sini pula. Okay, baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata di dalam Rohibiyah. Rohibiyah yakni kitab faraid. Berkata di dalam Rohibiyah yakni kitab Rohibiyah. Wal ikhwatu an takuna banatun fahunna ma'uhunna ma'subati. Ya. Wal ikhwatu an takuna bainatun fahunna ma'ahunna ma'subatun. Ma'subati. Ma'subati. Boleh. Baik. Tu perkataan yang mana disebut ataupun petikan di dalam kitab Rohibiyah. Wal ikhwatu, yakni apabila saudara-saudara perempuan, antakuna, bahawa adalah mereka tu lah. Saudara perempuan tadi tu. Banatun, tu bilangan dia lah. Yakni kita kata ni nak sebut pasal ni lah, nak sebut pasal asabah ni kan. Fahunna, maka mereka itu saudara-saudara perempuan tadi, ma'ahunna, bersama saudara perempuan. Yakni perempuan apabila perempuan berjumpa dengan perempuan. Fahunna ma'ahunna, yakni serta perempuan. Yakni saudara perempuan berserta saudara, ataupun kita kata K1, K2, yakni saudara perempuan si ibu sebapa dan juga saudara perempuan sebapa apabila berserta dengan mereka itu perempuan mana? Anak perempuan ataupun cucu perempuan ma'subati, yakni mengambil asabah ataupun mengambil taksib atas jalan asabah, yakni asabah ma'al ghairi. Okay, baik. Nanti barang tu saya cek balik lah tu. Harap betul lah baca tu. Kalau kata ada yang mahir nahu, kalau kata salah tu minta tegur lah tu. Saya lemah sikit. Arab tu minta maaf lah. Okay, baik. Seterusnya, lepas tu titik dekat situ. Lepas tu pula, dan jamak pada banatun. Itu bukannya, tu kalau ikut macam mana tu. Bukannya qaid lah, bukannya syarat. Ni kita baca lah, tak apalah. Berkata Bukhari ataupun Baghari, apabila jadilah saudara perempuan yang syaqiqah itu asabah serta yang lainnya, yakni K1 lah, K1. Apabila jadilah saudara perempuan yang syaqiqah, yakni yang si ibu sebapa ataupun simbol K1 itu asabah serta yang lain, maksudnya K1 berjumpa dengan sama ada anak perempuan ataupun cucu perempuan. Jadilah ia kata tu saudara perempuan yang syaqiqah ataupun K1 tadi tu
Seperti saudara. Ni dekat sini dia nak sebut sikit masalah hijab. Dekat sini dia, ni pun lagi satu kena kita kata ambil perhatian lah. Apabila K1 dan K2. Ni. Ni lagi satu kena ambil perhatian. Ni. Macam ni. Dekat sini ni. Baik. Apabila K1 dia jadi macam mana? Macam ni. K1 ataupun K2. Kat sini disebut K1 dulu lah. Apabila K1 tu dah jadi asobah, maka dia jadi asobah ma'al ghairi ataupun dalam bahasa Melayu dia asobah serta yang lain. Maka dia jadi seperti. Jadilah ia seperti ataupun seolah-olah saudara lelaki yang syakik. Maksudnya dia jadi macam mana dekat sini? Ni dekat asobah ma'al ghairi. Ni lagi satu kena ambil perhatian sebelum kita tamat pertemuan yang ni lah hari ni. Maka K1, K2, apabila dia jadi asobah ma'al ghairi, lagi satu dia akan jadi macam mana? Jadi seolah-olah. Jadi seolah-olah K1. Kalau kata K2 jadi asobah ma'al ghairi, maka dia jadi seolah-olah ataupun seperti A2. Yakni dia punya saudara lelaki. Pada nisbah apa? Yakni pada nisbah nak menghijab. Maksudnya A1 akan halang siapa? Maka K1 apabila dia jadi asobah ma'al ghairi akan halang orang yang sama seperti A1. Itu jadual hijab saya tak bawa pula. Nanti boleh dekat sini store sikit. Pada ataupun kita padam, kita buat rangkum sekali je lah. Ni mungkin mendalam sikit lah, ni dalam sikit sebab dia berlapis-lapis sikit kat sini perbahasan dia. Boleh. Pada masalah hijab. Yakni penghalang lah. Yang ni masalah penghalang. Makna kata siapa-siapa A1 akan menghalang, maka K1 pada ketika jadi asobah akan menghalang juga. Okey, setakat tu boleh faham tak? Nak tahu setakat tu, tak apa. Kalau boleh tulis, tak apa, nanti tengok balik lah. Slow tu. Sekejap, saya tak pasti ada tak jadual hijab poster faraid. Ni ada. Baik, ni terakhir sebelum kita berhenti lah. Sebelum kita berhenti malam ni. Okey, baik. Jadi kalau boleh nampak dekat mana dia? Dekat ni, K1. Nampak tak? Ya, dekat K1 ni. K1 ni apabila ada bintang, yang ni mana? Menunjuk kepada K1 itu yang menjadi asobah ma'al ghairi. Ni nampak kat atas ni. Mereka yang saya tunjuk ni adalah waris-waris yang menghijab. Jadi dihijab siapa ni? Siapakah yang akan dihijab? A2. Lagi siapa? Apabila K1 dia jadi asobah ma'al ghairi, maka dia akan menghalang siapa dia? Yakni K2. Nampak dia sama je. A1 dengan K1. K1 dengan syarat dia ada bintang lah. Dia jadi seolah-olah A1. Macam tu lah. InsyaAllah nanti pertemuan akan datang kita bahas sikit lagi lah. Okey, baik. Ni dah menunjuk kepada pukul 10.40. Lama sangat dah tu. Boleh sekali lagi. Sebelum kita akhiri kita punya pertemuan yang ni, yakni apabila K1 dengan K2 menjadi asobah ma'al ghairi, yang mana petua dia adalah perempuan jumpa dengan perempuan, yakni K1 yakni saudara perempuan si ibu sebapa ataupun saudara perempuan sebapa berjumpa dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan anak lelaki, maka dia akan menjadi seolah-olah saudara lelaki dah lah.
K1 tu dia jadi seolah-olah A1 pada mana? Pada masalah hijab ataupun penghalang. Okey, baik. Jadi siapakah dia akan halang, itu dekat jadual hijab lah. Itu boleh carilah dekat internet, ataupun kalau siapa nak beli ni poster, saya jual ni poster ni. Carta Faraid Kaedah Hasaniyah ni dekat sinilah. Paling kiri yakni dihijab, siapakah warisnya dihijab. Belah kanan adalah waris-waris yang menghijab. Sama aja. A1 akan menghalang A2. K1 pun akan menghalang A2, yakni apabila K1 menjadi asabah ma'al ghairi. Baik, habis. Habis dekat situ. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Setakat ni boleh tak? Nak tahu yang takhir. Cuba bagi respon sikit. Boleh ha? Dia walaupun malam. Baik-baik, ada soalan yang takhir. Saya tak ada soalan Ustaz, cuma nak tanya rakaman kelas yang kelima dan keenam belum ada lagi dekat YouTube. Ya betul-betul tu pihak penganjur tak sempat ni lagi kot. Okey, tak apa. Terima kasih Ustaz. Sebab ya baik-baik. Tu kena tunggu pihak penganjur upload lah tu. Takut sebab kalau rekod ni rasanya besar kot dia punya file tu kan, nak upload internet dia kena laju sikit. Tak apalah. Tunggu siap kena tunggu. Okey, baik. Jadi macam ni lah dia punya khulasah dia macam ni lah. Okey, baik. Dia, walaupun kita bahas mengenai 2/3, maka dekat situ 4 orang tadi tu dia ada lagi beberapa dia punya, kita kena perbahas lebih lagi lah. Asabah bil ghairi dan asabah ma'al ghairi, sebab orang yang sama. Lepas tu pula dekat asabah ma'al ghairi ni dia ada sabit juga dengan masalah penghijab, dan juga 2/3 tadi pun ada masalah penghijab. Sebab tu saya lebih suka sebut dalam masalah penghijab dia terpecah kepada 4, yakni kita kata adanya hijab hirman, hijab nuqsan, hijab 2/3 dan hijab asabah ma'al ghairi lah. Okey, baik, habis. Jadi insyaAllah takat tu dulu. Kalau tak ada apa-apa soalan, yang baik tu datang daripada Allah dan yang lemah tu daripada kelemahan diri saya. Mungkin penyampaian tak sampai ke ataupun ilmu kurang, saya minta maaf. InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Target insyaAllah dalam 2 ataupun 3 lagi pertemuan lah. Lepas tu insyaAllah kita akan khatamkan. Baik. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alina futuhal arifin. Allahumma alimna ilman akadami wa fahna fahman sabiqin. warzuqna rizqan talibin. Allahumma zidna ilma wa hakina bis-salihin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik.